Oke, salam dan salam sejahtera. Ada pencerahan saya berkenaan dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh Peguam Najib di media. Yang mana saya lihat di sini dia kata sangat mengarut. Isu sangat mengarut ini dikaitkan dengan Merpati. Yang mana Merpati ini adalah code name kepada Najib kerana dilihat mendapat layanan istimewa. Jadi apa yang dia kata di sini sangat mengarut. Ia adalah bilik standard di HRC. Bagi sesiapa saja yang memerlukan rawatan dari penjara. Dan dia kata di sini juga bahawa Najib menjalani rawatan fisioterapi di HRC yang berkemungkinan berkaitan dengan kesihatan seperti masalah lutut dan belakang yang dihadapi ketika menjadi Perdana Menteri. Jadi isu yang menarik di sini bahawa masalah yang berkait kerana Najib masuk ke HRC adalah disebabkan rawatan fisioterapi. So, apa yang saya lihat di sini adalah kalau betul Najib ini sakit semasa menjadi Perdana Menteri, kenapa di kempen pilihan raya negeri di Johor, di Melaka, di Sabah, di Sarawak, semua Najib ini ada. Yang mana saya lihat dia sihat, dia boleh berjalan ke hulu hilir. Saya yang muda, anak muda seperti ini tidak boleh bertahan lama kalau buat ucapan seperti Najib. Najib ke hulu ke hilir, dia boleh buat ucapan. Dilihat senang-lenang. Dan sebelum itu kita lihat Najib semasa menjadi Perdana Menteri pun boleh berjoget, boleh bergoyang. Siap menyanyi lagu anak kampung lagi. Joget bukan main. Jadi di mana ceritanya masalah lutut, masalah belakang ni? Pada saya sebenarnya Najib ni dia anak kayangan. Najib tidak pernah tidur dengan nyamuk. Apa yang Datuk Seri Anwar kata apabila dia membuat ceramah, mengatakan duduk dulu 10 tahun dalam tu, baru cerita sakit. Anwar duduk 10 tahun, baru pembedahan bahu tahu. Baru boleh buat pembedahan bahu. Itu pun puas merayu, yang mana bahu dia tu ada titanium di belakang tu. Yang mana Najib ni baru masuk, akhirnya masalah lutut, masalah tulang belakang dah timbul. Jadi sebenarnya dia tidak tahan nak bersama dengan nyamuk yang ada dalam penjara tu. Najib mana pernah tidur dengan nyamuk. Itu isunya. Jadi kesimpulan dia tu, Najib sepatutnya kalau dah takut nak masuk penjara, jangan curi wang rakyat. Jadi yang bersekongkol ni peguam pun 2 kali 5. Tak bayar cukai, Najib pun tak bayar cukai. Jadi itulah isunya. Jadi isu dia nak masuk ke dalam hospital ni, walaupun tidak seselesa mana pun, lebih selesa lah daripada duduk dalam penjara. Lebih bagus lah layanan dia. Duduk dalam penjara tu dah duduk sorang-sorang. Tak ada kawan, tak ada siapa, duduk dinding dan ditengok. Lepas tu nyamuk banyak, cicak ada, lipas ada. Najib mana pernah duduk tempat yang agak kotor. Selama ni, dia duduk dekat mana? Duduk dekat rumah mewah, rumah agam. Berapa biji rumah pun kita tahu, luar negara pun ada rumah. Jadi, Najib memang takut nak duduk dalam penjara itu kerana itu. Tetapi, Najib tidak takut buat rasuah kerana dia fikir cash is king. Dia ingat cash is king, dia tidak akan boleh dipenjarakan kerana dia boleh membelikan sesiapa saja apabila bersuara. Dan kita lihat pemerintahan Najib banyak sangat permasalahan dalam negara ini berlaku. Saya tidak menuduh apa yang berlaku dalam negara ini disebabkan Najib. Tapi itu yang saya selalu katakan. Kapal terbang boleh hilang. Kapal terbang boleh tembak jatuh. Lepas itu peguam-peguam boleh mati dalam tong. Lepas tu kes pembunuhan Antatuya. Lepas tu kita tengok yang bersabit polis. Lepas itu kita tengok mereka yang terpaksa dilihat oleh rakyat seolah-olah jadi kambing hitam. Lepas itu kita tengok lagi orang yang terlibat dalam kes-kes penyelewengan ni boleh terjun bangunan dan bagai-bagai tahu. Jadi hari ini sepatutnya Najib duduk dalam penjara, duduklah berdoa dalam tu. Mintalah apa yang terbaik. Bertobatlah. Kerana dia dah merosakkan negara ini. Duit negara yang dia nak pergi songlap sebegitu banyak. Untuk apa? Hari ini, kalau kita nak kata Najib tak songlap duit. Yang dalam akaun dia, yang dikatakan oleh peguam semalam, yang mengatakan berapa 2.3 bilion. Yang mana juga kita lihat SRC International 42 juta. Jadi ini isu yang betul-betul terjadi. Yang mana kita rakyat harus jangan melihat bahawa kita menganiaya Najib ni. Tapi hakikatnya dia memang buat perkara-perkara yang
pelik ini. Dan kita lihat istri Najib. Bagaimana dia? Bermewah-mewah. Inilah yang berlaku di pemerintahan zaman Filipina dahulu. Yang mana Marcos dan istri dia. Akhirnya Marcos sampai melarikan diri. Saya tak nak ulang-ulang lah cerita tu. Tapi kita semua rakyat tahu bahwa itu dia akibat daripada kerakusan kita kalau jadi pemimpin. Jadi dia mencuri bukan sedikit. Tapi untuk siapa? Untuk diri dia. Yang walaon-walaon di bawah ni dapatlah sikit. 1.500.000. 2 juta. Yang dia ambil bilion. Jadi kalau dia nak habiskan 1.000 juta. Nak habiskan 100 juta untuk dia nak sogok bawah semua orang ni pun boleh. Tetapi itu adalah duit rakyat. Jadi sumpah rakyat ini, yang mana semua rata-rata rakyat tidak suka, tidak setuju. Akhirnya hari ini dia rasalah. Itu yang apabila saya bangkit, saya tengok kenyataan yang dikeluarkan oleh Peguam Najib. Bahawa masalah lutut, masalah belakang. Jelas kita tengok, Najib semasa menjadi Perdana Menteri, main golf pun boleh. Main golf saya kepit lagi badan. Bukan main lagi. Yang pengampu dekat belakang bukan main lagi bertepuk tangan. Hari ini minta lah tolong dengan pengampu-pengampu tu. Jadi hari ini dia terpaksa merengkuk dalam penjara. Terpaksa dia nak berdepan lagi dengan masalah 1MDB. Kerana itulah yang dia buat dahulu. Dia sendiri duduk pegang 1MDB. Dia sendiri berurusan kalau dia nak kata Jolo tipu dia. Jadi buat apa Najib jadi Perdana Menteri? Jadi hari ini dia di dalam dilema. Dia nak mengatakan Jolo tipu dia, tak malulah. Engkau yang lantik orang ni, engkau yang cari orang ni. Lepas tu, Jolo menghilangkan diri, dia sendiri nak kena jawab, dia jawablah. Begitu juga kita lihat, dia sendiri jadi bos dekat 1MDB, dia sendiri jadi Menteri Keuangan, dia sendiri jadi Perdana Menteri. Lepas tu mendapat hikmat nasihat daripada istrinya, Rosmah Mansor. Akhirnya berterabur negara ini. Negara ini bukan milik Najib. Negara ini bukan milik Peguam Najib. Negara ini milik rakyat Malaysia. Najib itu dilantik oleh rakyat untuk memimpin. Najib itu tidak dilantik oleh keseluruhan rakyat. Dilantik oleh Parti UMNO Barisan Nasional untuk jadi Perdana Menteri. Bukan rakyat mau pun Najib itu nak jadi Perdana Menteri. Yang dia nak sok sendiri. Pemimpin kita yang jadi Perdana Menteri ini patut, itu yang saya kata. Seperti mana negara yang demokrasi. Siapa dia yang nak bakal menjadi Perdana Menteri ni? Dia kena pergi dekat Sabah dapat undi. Dia pergi Sarawak dapat undi. Pergi Johor dapat undi. Pergi Melaka dapat undi. Seluruh negara ni dia pergi. Keseluruhannya boleh digabungkan. Kalau ada 14 negeri, maka dia boleh menang 8, 7. Dia bolehlah jadi Perdana Menteri. Jadi sekarang ni, Perdana Menteri Malaysia ni, atas parti. Apa yang kita lihat hari ini, UMNO. Dia tidak mengatakan bahawa Najib itu Perdana Menteri. Dia kata kami tidak mengatakan Najib yang Zahid jadi Perdana Menteri, sorry. Jadi dia kata belum tentu Zahid yang kami tidak pernah usul pun nama Zahid jadi Perdana Menteri. Tetapi ikut yang sebelum-sebelumnya siapa yang jadi Presiden UMNO, siapa yang jadi pengurus CBN, dialah jadi Perdana Menteri. Ya, hari ini Najib yang pengurus CBN, dia yang Presiden UMNO, maka rakyat akan lihat bahawa dia akan naik. Impossible kalau dia tak nak naik. Hari itu pun dia nak jadi Perdana Menteri. Tapi kerana dia berdepan dengan kes mahkamah, itu isu dia tak jadi Perdana Menteri. Jadi berbelit-belit. Parti UMNO Barisan Nasional kita tengok pemimpin mereka. Bukan masalah parti. Ini masalah pemimpin mereka. Yang terlalu lama dan akhirnya mereka takut masuk penjara. Kerana mereka dah melakukan banyak kesalahan. Tak payah bohong lah. Mana datangnya kaya raya pemimpin negara? Kalau dia kata ada bisnes, pemimpin negara tak boleh bisnes. Penjawat awam, ya? Apa dia orang nak kata? Jadi itulah, mereka ni berpusing-pusing. Undang-undang mereka yang punya. Itulah cerita Pulang Meli. Sekian, terima kasih.